Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan membincangkan tentang budaya tidak ketara antara Bajau Pantai Barat dan Bajau Pantai Timur. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri dahulu. Saya Faradila binti Harun, BA 23110031. Budaya terbahagi kepada dua, yaitu budaya tidak ketara dan budaya ketara. Di mana budaya ketara ni bermaksud sesuatu yang kekal, dapat dilihat dan dapat dipegang, sama ada statik atau mudah alih. Budaya tidak ketara pula ialah warisan tidak nyata, iaitu ilmu dan kepakaran yang ditafsir melalui tradisi lisan, nilai-nilai adat, budaya dan persuratan. Budaya dianggap penting kerana budaya melambangkan identiti sesebuah negara, kerana amalan budaya tradisional melambangkan sifat majmuk masyarakat kita. Selain itu, budaya juga memupuk perpaduan negara seperti kunjung mengunjungi dan mengadakan rumah terbuka pada hari kebesaran, kemudian menjemput semua lapisan masyarakat yang berbilang kaum tanpa mengira agama dan bangsa datang berkunjung ke rumah. Oleh itu, isu yang akan kami huraikan dalam perbincangan kami tentang budaya tidak ketara, iaitu perbezaan yang membandingkan antara bahasa Bajau Pantai Barat dan Bajau Pantai Timur. Seperti yang kita sudah sedia maklum, Bajau Pantai Barat terkenal sebagai penunggang kuda, pembuat parang dan pesawa serta penternak. Mereka menetap di daerah kawasan seperti Tuaran, Kota Belud dan Papar. Manakala Bajau Pantai Timur pula mendapat gelaran istimewa dan unik seperti Sea Gipsis yang bermaksud panglima di laut, pelaut dan pelayar terunggul. Masyarakat ini juga bekerja sebagai nelayan dan penyelam yang mahir. Masyarakat Bajau Pantai Timur ini menetap di kawasan daerah seperti Kudat, Titas, Lahad Datu, Kunak, Sandakan dan Semporna. Oleh itu, video ini akan memaparkan perbincangan perbezaan terhadap kedua bangsa ini. Bersama saya, Zul Azman bin Jonin, akan membincangkan tentang persamaan dan perbezaan di antara bahasa Bajau Pantai Barat dan Bajau Pantai Timur. Persamaan yang pertama iaitu persamaan pada kosakata dasar, di mana segelintir pengkaji menyatakan bahasa kedua kelompok penutur ini berasal daripada bahasa induk yang sama, iaitu bahasa Bajau, yang menyebabkan mereka saling faham di antara satu sama lain. Contoh kosakata yang sama antara kedua kelompok penutur ini ialah perkataan putih, di mana Bajau Pantai Barat memanggil putih sebagai putek dan Bajau Pantai Timur memanggil potek. Jelaslah terbukti bahawa bahasa Bajau Pantai Barat dan Bajau Pantai Timur mempunyai persamaan dari penggunaan segelintir kosakata dalam pertuturan. Persamaan seterusnya ialah persamaan pada dialek dan logat. Untuk dialek, Bajau Pantai Timur mempunyai dua diftong belakang dengan Bajau Pantai Barat, iaitu au dan ai. Contoh diftong belakang bagi au dalam bahasa Bajau Pantai Barat ialah langau yang bermaksud mabuk, manakala au bagi Bajau Pantai Timur ialah tilau yang bermaksud tanya. Manakala ai dalam bahasa Bajau Pantai Barat ialah ngalai yang bermaksud menarik, dan saai dalam bahasa Bajau Pantai Timur tiada. Bagi persamaan dalam keharmonian vokal pula, kedua-dua kelompok penutur menggunakan dua jenis keharmonian vokal, iaitu kosakata dengan keharmonian vokal dan kosakata tanpa keharmonian vokal. Contoh kosakata dengan keharmonian vokal bagi Bajau Pantai Barat ialah bakat yang bermaksud luka, manakala contoh kosakata bagi Bajau Pantai Timur ialah bonok yang bermaksud pukul, di mana di sini terdapat dua vokal yang sama bagi membentuk keharmonian dalam kosakata. Bagi contoh kosakata tanpa keharmonian vokal pula ialah sikot dalam bahasa Bajau Pantai Barat yang bermaksud dekat, dan imboho dalam bahasa Bajau Pantai Timur yang bermaksud baru. Di sini jelas terbukti terdapat perbezaan vokal dalam membentuk kosakata tanpa keharmonian vokal dalam kedua-dua kelompok penutur. Persamaan yang ketiga adalah persamaan dalam struktur tata bahasa, iaitu susunan ayat gramatis dalam bahasa Bajau Pantai Barat dan Bajau Pantai Timur. Contoh struktur ayat gramatis bagi Bajau Pantai Barat ialah
si babu ngelabu penjaram yang bermaksud makcik memaksa penjaram. Manakala contoh bagi bajau pantai timur pula ialah embokku meglait tepo yang bermaksud nenekku menjahit tikar. Dapat disimpulkan bahawa kedua-dua kelompok penutur menggunakan struktur tata bahasa, pola ayat dan peraturan tata bahasa yang seragam dalam bahasa mereka. Kita beralih kepada perbezaan yang ketara di antara kedua-dua bahasa kelompok penutur ini, yaitu 80% kosakata yang digunakan dalam bahasa dan penuturan adalah berbeza. Sebagai contoh, warna merah dalam bahasa Bajau Pantai Barat ialah darat, manakala dalam bahasa Bajau Pantai Timur adalah keat. Seterusnya, potong dalam bahasa Bajau Pantai Darat adalah kerot, manakala pong dalam bahasa Bajau Pantai Timur. Jelas terbukti bahwa tidak semua kosakata digunakan mempunyai persamaan. Perbezaan yang seterusnya ialah dialek, logat, dan intonasi pertuturan. Terdapat banyak perbezaan pertuturan antara kedua kelompok penutur ini. Antaranya ialah intonasi dan gaya bahasa, cara pengucapan, dan aksen bahasa. Bajau Pantai Barat seperti di Kota Belut mempunyai intonasi bahasa yang sangat ketara dari segi pengucapan yang lembut dan berintonasi seakan-akan berlagu yang menyebabkan bahasa mereka lunak. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya perkongsian daripada saya, Muhammad Jalil Fikri bin Muhammad Rusdi alias Swiss, memegang nombor metrik BA231100609. Perkongsian daripada saya adalah apakah perbezaan bahasa melambangkan jenis-jenis bajau di Sabah. Bahasa Bajau adalah bahasa yang dituturkan oleh orang Bajau, sebuah etnik yang tinggal di Sabah, Kepulauan Sulu, Filipina dan Indonesia. Bahasa Bajau terbahagi kepada 3 kelompok utama, iaitu Bajau Kota Belut, Bajau Sempurna dan Bajau Laut. Perbezaan bahasa Bajau mencerminkan perbezaan budaya, sejarah, gaya hidup antara jenis-jenis Bajau di Sabah. Bajau Kota Belut dan Bajau Sempurna adalah Bajau darat yang menetap di kawasan persisiran pantai dan terlibat dalam pertanian, peternakan dan perniagaan. Manakala Bajau Laut pula adalah bajau yang hidup di perahu dan rumah di atas laut dan bergantung kepada penangkapan ikan dan hasil lautan. Bahasa Bajau darat dipengaruhi oleh dialek Melayu Brunei yang dibawa oleh orang Brunei yang berdagang dan menetap di Sabah pada zaman dahulu. Manakala Bajau Laut pula lebih dekat dengan bahasa Sama yang dituturkan oleh orang di Filipina dan Indonesia. Bahasa Bajau Laut juga mempunyai banyak perkataan yang berkaitan dengan laut seperti nama-nama ikan, kerang dan tumbuhan-tumbuhan di laut. Oleh itu, perbezaan bahasa melambangkan jenis-jenis bahasa Bajau di Sabah yang mempunyai identiti, tradisi dan adat resam yang berbeza-beza. Itu sahaja perkongsian daripada saya. Sekian dan terima kasih. Baiklah, terima kasih. Seterusnya saya akan kongsikan tentang cabaran dalam melestarikan bahasa ibunda, yaitu bahasa Bajau. Seperti yang kita tahu, pada zaman yang moden ini, semakin ramai masyarakat yang tetap fasih berbahasa ibunda, terutama sekali dalam kalangan generasi muda. Oleh itu, langkah dalam melestarikan bahasa ibunda ini amatlah perlu dijalankan agar kepupusan bahasa ibunda tidak berlaku. Namun, terdapat berbagai cabaran dalam melestarikan bahasa ibunda. Antara cabarannya ialah peningkatan teknologi moden. Peningkatan teknologi moden dalam media massa menyebabkan masyarakat mudah untuk mencari maklumat tentang bahasa asing, seperti bahasa Inggris, Cina, Jepun, dan Korea. Perkara ini akan menarik minat masyarakat untuk mempelajari bahasa ini. Kesannya, bahasa ibunda mereka sendiri akan ketinggalan karena mereka lebih fokus untuk mempelajari bahasa asing daripada bahasa ibunda mereka. Seterusnya, kekurangan sumber maklumat tentang bahasa ibunda juga merupakan salah satu cabaran dalam melestarikan bahasa ibunda. Hal ini dikatakan demikian karena apabila tiada maklumat yang lengkap tentang bahasa ibunda di media sosial atau di mana-mana tempat, perkara ini akan menyukarkan masyarakat untuk mempelajari bahasa ibunda. Cabaran yang terakhir ialah persepsi negatif masyarakat terhadap bahasa ibunda mereka sendiri. Pada era globalisasi ini,
Bahasa asing seperti bahasa Inggris lebih banyak diaplikasikan di mana-mana, terutama sekali di kawasan bandar. Perkara ini menyebabkan masyarakat berpikiran bahwa mempelajari bahasa asing ini, bahasa Inggris ini lebih penting daripada mempelajari bahasa mereka sendiri. Itu saja dari saya. Seterusnya kita beralih kepada langkah melestarikan bahasa ibunda. Seterusnya adalah langkah-langkah dalam melestarikan bahasa ibunda. Bahasa ibunda hendaklah dilestarikan, malah harus dipelihara kerana ianya merupakan salah satu daripada identiti sesebuah bangsa. Seperti yang kita maklumi, kini kita hidup di zaman moden yang berteknologi tinggi. Oleh itu, kita haruslah memanfaatkan teknologi dan kemudahan yang ada dalam melestarikan bahasa ibunda. Justru itu, langkah pertama dalam melestarikan bahasa ibunda adalah dengan menyediakan platform yang berkhususkan tentang bahasa ibunda. Contohnya, mereka yang berbangsa Bajau bolehlah memuat naik video tentang cara-cara bertutur dalam bahasa Bajau di media sosial seperti TikTok, YouTube, dan Instagram. Langkah seterusnya adalah daripada aspek peranan ibu bapa. Seperti yang kita tahu, ibu bapa berperanan penting dalam mengekalkan tradisi mereka dalam sesebuah keluarga. Oleh itu, secara tidak sengaja, ibu bapa berperanan penting dalam melestarikan bahasa ibunda. Sebagai contoh, ibu bapa yang berbangsa Bajau hendaklah menggalakkan anak mereka untuk bertutur dalam bahasa Bajau dalam perbualan sehari-hari mereka. Dengan cara ini, secara tidak langsung anak-anak akan dididik dari usia yang awal untuk bertutur dalam bahasa ibunda mereka sendiri, seperti bahasa Bajau. Pada akhirnya, mereka akan mampu untuk bertutur dalam bahasa ibunda mereka sendiri seperti bahasa Bajau dengan keadaan yang tidak kekok dan lantang di hadapan suku kaum mereka sendiri, malah di hadapan keluarga apabila bertutur dalam sehari-hari mereka. Sekian sahaja daripada saya, langkah-langkah dalam melestarikan bahasa ibunda. Seterusnya kita akan beralih kepada refleksi diri. Refleksi diri daripada saya adalah, sememangnya bahasa ibunda haruslah dipelihara, malah harus dilestarikan agar ianya tidak punah ditelan zaman. Kerana bahasa ibunda merupakan salah satu lambang utama dan identiti kepada sesebuah bangsa. Pada pandangan saya, terdapat banyak perbezaan dan persamaan terhadap kedua bangsa ini. Hal ini dikatakan demikian kerana walaupun ianya mempunyai budaya yang berbeza, namun ianya tetap serumpun dan tidak lapuk dek hujan, tidak lekang dek panas. Oleh itu, marilah kita bersama-sama meneruskan dan melestarikan segala tradisi kedua bangsa ini. Sekian dan terima kasih. Refleksi saya, setiap bahasa ibunda ini adalah bahasa yang unik dan ianya mencerminkan pemahaman yang unik tentang dunia. Oleh itu, pemeliharaan bahasa ibunda ini amatlah diperlukan agar keunikan ini dapat dijaga. Itu saja dari saya, terima kasih. Refleksi daripada saya, Muhammad Khalif Fikri bin Muhammad Rusdi alias Swiss. Bahasa adalah warisan budaya yang sangat penting dan merupakan sebahagian daripada identiti seseorang. Bahasa suku kaum mempunyai peranan penting dalam memelihara dan mengekalkan warisan budaya dan sejarah sesuatu kaum. Ia juga memperkukuhkan rasa kebersamaan dan keunikan dalam komuniti tersebut. Menjaga dan mempromosikan penggunaan bahasa suku kaum bukan sahaja penting untuk memastikan kepelbagaian budaya dan linguistik dunia, tetapi juga untuk memastikan bahawa pengetahuan dan tradisi lama dapat dipelihara dan dipindahkan ke generasi akan datang. Namun, dalam era globalisasi ini, banyak bahasa suku kaum yang kian terancam punah. Oleh itu, usaha-usaha untuk mengekalkan dan mempromosikan penggunaan bahasa suku kaum adalah sangat penting. Ini boleh dilakukan melalui pendidikan, pengajaran bahasa di sekolah dan juga melalui media dan teknologi. Secara keseluruhannya, mengekalkan bahasa suku kaum tersendiri adalah langkah penting dalam menjaga kepelbagaian budaya dan memastikan warisan budaya dan sejarah kita tidak hilang dalam arus perubahan zaman. Itu sahaja refleksi daripada saya. Sekian, terima kasih. Refleksi dari saya pula, penting bagi kita untuk menjaga dan menguasai bahasa ibunda kita, terutama bagi kita sebagai golongan muda. Hal ini kerana bahasa ibunda merupakan identiti kita dan warisan turun-temurun. Maka dengan itu,
saya ingin mengajak golongan muda di sana untuk bersama-sama menjaga untuk mengelakkan bahasa ibunda kita daripada punah di telan zaman dengan mempelajari bahasa ibunda kita sendiri kerana ia tidak mendatangkan apa-apa kerugian melainkan keuntungan yang diperolehi bangsa dan negara hasil daripada menjaga bahasa ibunda kita. Sekian, terima kasih.